الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Perbincangan kita dalam kitab Hidayatus Salikin dalam maksiat al-zahirah, dalam maksiat yang zahir. Mana kita? Masalah. Kita dalam bab nak jaga perut. Adapun menjaga perut itu, engkau peliharakan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Kita sekarang ni untuk nak jaga perut kita, jangan kita makan benda haram dan jangan kita makan benda syubhat. Benda-benda haram ni kita kena ingat bukan tak sembelih saja. Beli dengan duit haram kira makan benda yang haram. Hak tak sembelih tu satu penyakit dah. Bagai tak sembelih kau, bagai kotor najis, itu satu. Itu najis aini. Ada dipanggil satu najis lagi, iaitu najis yang kita beli bagai-bagai nak makan ni dengan benda-benda yang dengan duit yang tidak halal. Sama ada duit rasuah, duit riba dan sebagainya duit lagi itu. Kita telah bincang bahawa perkara taujihat ataupun nasihat bimbingan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam perkara ini. Sambungan kita pada kali ini masalah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini sebuah kitab yang ditulis khusus tentang bagaimana manhaj ataupun cara-cara perjalanan orang-orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika ditanya orang akan dikau, kalau orang tanya mu, apa hukum harta pemberian raja-raja pada zaman ini? Lama bila ni? Lama 505. Imam Ghazali meninggal, awal lagi dia. Awal kurun yang ke-6. Zaman dia, bukan zaman kita, zaman di 1425, 29 ni. Maka jawab olehmu bahawasanya bersalahan ulama pada pemberian raja-raja. Ulama berbeza pendapat dalam masalah duit yang diberi oleh raja. Kata setengah ulama, bermula tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka iaitu harus mengambil akan dia jika ada ia fakir. Manakala orang ni fakir, tak ada benda dah nak makan kecuali pemberian yang diberi oleh raja ini, dan kita pula tidak yakin bahawasanya duit yang diberi ni adalah duit yang dirampas daripada rakyat. Tidak. Mungkin duit ni daripada sumber hasil yang lain, banyak lagi hasil-hasil negara. Dia bagi duit pada kita dan orang ni fakir, maka ambil. Dan kata setengah ulama, tiada halal mengambil akan yang demikian itu melainkan jika yakin akan halalnya, sama ada ia fakir atau kaya. Tak kira fakir ke kaya kamu ni, selagi kamu tidak pasti harta ini halal, jangan ambil. Kerana ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram. Ya subhanallah. Tahun 505 Al-Ghazali meninggal tu, ghalib harta raja pada masa ini haram. Bagaimana ni harta zaman kita sekarang ni? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan yang halal pada tangan mereka itu sangat sedikit. Ada tapi sedikit yang halal. Dan kata setengah ulama bahawa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin akan haramnya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, semua pemberian raja itu halal, sama ada orang itu kaya atau fakir, selagi kita tidak yakin dia itu haram. Ini pendapat diambil kepada asal benda itu halal, kecuali mari dalil menunjukkan dia itu haram. Dan hanya sahaja dosa itu atas orang yang memberi. Dosanya berhenti kepada orang yang beri, bukan orang yang menerima. Sebab kita tak wajib usul tanya dia harta mana awak bagi pada saya ni, tak? Dan pula, dan qaul akhir ini, apa makna qaul akhir ini? Mana qaul, pendapat yang akhir ini, tanda situ. Qaul yang akhir, mana pendapat yang akhir ini yang dimu'tamadkan oleh Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Amil bi'ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi
Al-Madani Al-Mufti fil Madinatil Munawwarah. Jadi kata Syekh Al-Falimbani rahimahullah, dia kata pendapat yang akhir ini, mana pendapat akhir? Iaitulah kita boleh ambil harta yang diberi oleh pemerintah selagi kita tidak yakin dia itu haram. Maknanya kita tahu, kita tak yakin benda ni haram, maka kita boleh ambil. Mana pendapat yang dimuktamadkan, mana muktamad yang dipindih, yang dikuat dari segi sahihnya hukumnya, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Kurdi. Kalau di Madinah itu ada satu kampung nama dia Ardu Al-Kurdi. Ardul Kurdi ni dia duduk di antara Masjid Quba nak pergi ke Masjid 7. Di antara Masjid Quba lagi Masjid 7, di tengah jalan tu ada satu kampung nama dia Ardul Kurdi. Jadi Kurdi ni mari daripada Iraq orang asalnya, tapi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi masyhur. Banyak ada juga mu'allafat dia, kitab-kitab dia yang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan? Maksudnya orang bandar, orang pakan tu bahasa lama ni tanda situ orang pekan, maknanya orang bandar. Tulis kat situ orang bandar, dia tulis pakan, fa'alif. Fa'alif kahnun. Kalau kita baca fa'alif kahnun tak jumpa cari dah orang pakan mana pula. Bukan orang pakan, orang pekan, yakni orang bandar. Pasal apa dia khusus pada orang bandar? Kerana bandar ni bercampur harta dia. Berbeza dengan orang kampung. Orang kampung dia usaha tanah dia, harta dia asalnya. Sekarang ni kampung masuk macam-macam dah. Apa engkau kata pada pemberian orang pekan dan lainnya? Adakah lazim? Lazim makna mesti. Apakah kita mesti menolakkan akan dia dan memeriksa daripadanya atau tiada lazim? Mesti kau orang nak beri duit, kita kena tanya dia, cik ambil mana duit ni? Kalau tanya dia tak widah, dia tahu tak percaya ke saya ni, ingat saya ni kaki perompak ke apa? Nah, mesti dia marah kalau kita tanya macam tu. Maka jawab olehmu bahawasanya, ini diajar kepada kita nak jawab soalan ni. Apabila ada pada zahir manusia itu saleh, kita nampak orang ni orang baik, orang saleh, tak nampak pula dia merompak orang, dia menipu orang, tak nampak, maka tiada mengapa menerima akan pemberian dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa akan dia. Tak apa, tak payah cek. Kerana memeriksa akan demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Membuat pada demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam, akan jadi jahat sangka kita. Maka iaitu tertegah pada syarak. Jadi perbuatan ini ditegah pada syarak. Kerana firman Allah Ta'ala, inna ba'daz zanni ismun, inna ba'daz zanni ismun. Tanda situ surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya bahawasanya setengah daripada sangka akan manusia itu dosa. Mana mu sangka tak baik pada orang ni, ada dosa. Syahdan, ketahui olehmu bahawa hukum syarak itu terbagi atas dua bahagi. Hukum syarak ada berapa bahagi? Dua bahagi. Yang pertama hukum jawaz, yakni hukum harus. Yang kedua hukum afdal, yakni yang terlebih baik. Hak ni harus, hak ni lebih baik. Apa makna harus dengan lebih baik? Maka hukum yang jawaz, yakni harus itu, iaitu dinamakan hukum syarak zahir. Hak harus ni, hak zahirnya harus. Harta manusia ni harta bersih, iaitu kebanyakan amal segala fuqaha, banyakan amal fuqahanya berdasar kepada hukum zahir. Takkanlah kita nak cek seorang-seorang harta orang mana-mana. Awak pandai ke jual beli ni, ke tipu orang ke ambil, jadi duk main care begini. Jawab dia, orang nak terima pun tak jadi. Awak ni payah tak selesai, orang lain ramai lagi nak terima. Ini masalah. Dan hukum yang afdal itu dinamakan hukum orang yang batin, iaitulah yang diamalkan oleh segala orang sufi. Jadi suatu masa dulu ada pemisahan di antara ulama sufi dengan ulama fiqh. Itu pada segi istilahnya. Pada asasnya kita tengok ulama fiqh, ulama sufi. Maksud ulama sufi ini ulama yang mempunyai akhlak yang tinggi, wara,
takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna sufi. Bukan makna sufi ni tak pakai baju serebeh, apa lagi, baju tak jahit, cari. Itu bukan makna dia ni bersih, tak sampai pasti. Boleh jadi dia pakai baju macam ni, kita kata ahli sufi ni, tapi harta dia makan tak tahu mesti. Boleh jadi harta riba, harta berapa, tidak bersih. Dan kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annama huwa al-aslu fi hadzal bab syai'an, ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu, wathani hukmu al-war'i wa haqiqatuhu. Fa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman huwa zahiruhu salahun, ولا تسأل إلا أن تتيقن أنه غصب أو حرام بعينه. وحكم الورع ألا تأخذ شيئا من أحد حتى تبحث عنه غاية البحث وتستقصي غاية الاستقصاء أنه لا شبهة فيه بحال وإلا فترده. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia Minhaj Ulumuddin. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya asal pada bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram ini, dua perkara. Bab yang membincangkan tentang halal dan haram ni ada berapa perkara? Dua perkara. Pertama pada hukum syarak dan zahirnya, hukum syarak dan segala benda yang zahir yang dinampak. Dan kedua hukum warak dan hakikatnya, yakni hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahawa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu saleh. Hukum syaraknya, kalau kita terima harta yang diberi oleh seorang yang saleh, orang yang baik, dan tiada ditanyai melainkan jika yakin bahawasanya harta itu dapat daripada rampas atau nyata haramnya, jangan tanya. Dan hukum warak itu bahawa jangan engkau ambil akan suatu daripada seorang hingga diperiksa daripadanya, sehingga periksa. Mana cek betul-betul, itu mana sehingga periksa. Dan dihabiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahawasanya suatu itu tiada syubhah. Apa mana tiada syubhah? Mana tidak ada benda yang meragukan. Itu mana tiada syubhah di dalamnya dan segala halnya, tak ada syubhah. Dan jika tiada demikian itu, engkau kembalikan akan dia. Cek dulu. Jadi kalau kita mengikut syarak fiqh, kita tengok orang ni orang tidaklah kaki perompok, tapi kalau perompok mari derma pada kita, kita tahu dah orang ni kaki perompok. Tapi kalau orang ni orang baik, orang yang saleh, tak payah kita tanya. Tapi bagi orang warak, dia kena cek lagi, duit mana awak ni, duit mana ni, duit ke saya ni. Dan hasil daripada masalah itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Disebut oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin bahawa wajib atas orang yang warak itu memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu. Orang warak itu periksa benda orang wik dia tu hingga nyata akan hal mereka itu, hingga nyata akan halalnya. Hak ni kita ada cerita dari dulu tentang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ingat ada cerita Imam Nawawi? Dia waktu dia masuk belajar di Dimashq, dia tak makan buah-buahan di bandar Dimashq. Kenapa? Kerana status tanah Dimashq itu tidak diketahui apakah dia ni milik orang ataupun milik kerajaan, ataupun dimiliki oleh orang yang tak tahu siapa dia, tuan dia, geran dia tak tahu mari mana. Jadi menyebabkan dia tak makan buah-buah Dimashq, itu warak dia. Mana segi zahirnya tak ada masalah, orang ni dia jual buah dia, kita tidak curi, sah makan. Lebih waraknya kena berhati-hati. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia, yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakiti akan hati mereka itu. Kena tengok juga
menyebabkan kita tolak pemberi orang ni, orang itu jadi sakit hati kepada kita, orang itu jadi kecil hati, berasa macam-macam, orang ni tak percaya ke saya lah, macam saya ni perampok. Jadi nampak sangat masalah kita tu. Maka jikalau engkau periksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh mereka itu, saya jadi sakit hati mereka itu. Memanglah sakit hati, tanya kita mau dia tu nak benda dia tanya. Atau membawa kepada meliarkan akan hati mereka itu, maka iaitu tiada harus engkau periksa, kerana menyakiti akan hati mereka itu haram. Inilah masalah kita sekarang ini, menyakiti hati saudara Islam kita haram. Kita nak mempertahankan benda-benda yang sunat, yang akhirnya membawa kepada kita, bawa kata-kata kita boleh menyakiti hati saudara kita, maka ini perbuatan haram, menyakiti orang. Nak pertahankan benda yang tidak wajib, tidak, benda yang sunat bawa kepada menyakiti. Dan demikian lagi jika engkau nyatakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu, nescaya jadi bertambah sakit hati mereka itu, dan yang demikian itu haram pula. Koyak cerita ke orang lain, dengar kepada tuan dia sakit hati, haram 2 kali. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia. Kita tolak tanpa usul periksa, pakai tolak tak say awak ni masa jenis ni, nascaya jadi sakit hati mereka itu, atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Maka tiada jalan engkau pada menolakkan yang demikian itu, melainkan dengan lemah lembut. Tolak dengan baik, maaflah saya tak terima, saya tak boleh makan benda ni. Maka jikalau tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu, melainkan dengan menyakiti akan mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, jangan tolak. Dan lazim, apa dia lazim? Mesti. Lazim tu maknanya mesti. Dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu secara serta halal engkau makan pemberian mereka itu, kerana menyukakan hati orang muslim itu. Nak menyukai hati orang muslim, kita ambil lah dia. Dan memeliharakan akan sakit, akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang warak itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Jadi nak warak setara mana pun, kita tengoklah, kita lihat keadaan orang itu. Adapun harta yang syubhah itu, harta yang syubhah, apa makna syubhah? Yang kesamaran itu, maka iaitu yang syak akan halalnya dan haramnya, yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yaqa'a fihi. Tanda situ hadis ni riwayat Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir, dan juga ianya diriwayat oleh Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ni siapa riwayat? Bukhari dan Muslim. Artinya bermula yang halal itu nyata, bermula yang halal itu nyata, dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya itu beberapa perkara yang subhah, yang mesti, yang tiada mengetahui akan dia oleh orang kebanyakan daripada manusia. Benda haram nyata, apa dia? Khinzir haram, duit riba haram. Hak halal nyata juga, duit yang kita usaha dengan tangan kita sendiri, duit yang kita buat perniagaan yang dihalalkan, halal. Tapi ada benda yang kita tidak tahu kecuali diketahui oleh orang-orang yang mengaji. Di antara celah, di antara halal yang zahir, yang bayin ini dengan haram yang bayin, ada satu lagi dia panggil umur bainahuma umurun musyabbihat atau mustabihat. Ada benda yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.
Betul lah kita berniaga, berniaga. Tapi kadang-kadang kita berniaga dengan barang-barang yang ada terlibat dalam perkara jual beli itu ada riba. Kita pasti ke tidak berlaku riba dalam perkara tersebut? Pasti tidak. Ini masalah kita. Boleh dikatakan kebanyakan masyarakat hari ini jual beli dia ada perkara-perkara syubhat yang tidak jelas pada mereka. Tak jelas. Jual benda-benda yang tidak baik, jual benda-benda sistem jualan yang tidak betul. Maka semua ini perlu pada ngaji. Maka barang siapa meliharakan syubhat itu, benda-benda yang samaran yang tak jelas ni kita pelihara, maka sungguhnya lepas dia ia bagi kemaluan dirinya. Lepaslah dia daripada apa dia ni, jatuh martabat dia, maruah dia, kehormatan diri dia. Kemaluan tu tulis itu kehormatan diri. Kemaluan makna kehormatan dirinya. Kalau pergi di luar negeri dia baca makna lain tu. Jangan main. Bahasa Malaysia dia faham lagu lain. Kemaluan maknanya kehormatan tu dia, kehormatan diri. Dan ugamanya daripada jatuh kepada haram. Dan barang siapa jatuh dalam syubhat itu, nascaya jatuh ia dalam haram, seperti orang yang mengembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja-raja. Dia panggil padang ragut, kepunyaan kerajaan. Kalau kita pergi pera kambing, pera lembu di dekat dengan padang ni, tak mungkin kan lembu kita ni akan terlepas masuk dalam rumput kerajaan tersebut. Mereka akan masuk. Jadi itu juga suasana. Kalau kita main dengan benda-benda syubhat, dia akan terheret sama kita masuk ke dalam benda haram. Seperti orang apa ni, maka iaitu hampir jatuh kepadanya, yakni jikalau tiada sungguh-sungguh memeliharakan akan binatangnya itu, nascaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegahkan oleh raja-raja itu, dan dengan itu jadi sebab binasanya. Hutan ni maksudnya hima ni suatu kawasan lapang, tanah hutan, tanah rumput dipanggil padang ragut, yang telah dikhas oleh kerajaan untuk unta-unta, kambing-kambing, lembu-lembu, kepunyaan Baitul Mal Muslim, tempat makan bagi dia. Tapi kalau kita pergi pera bagi kita lembu kita dekat ni, mungkin dia akan terjun masuk dalam kawasan larangan tersebut. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia kata apa? Ketahui olehmu bahawa manusia itu pada hakmu ada 6 perkara. Betul, pada hakmu. Hakmu. Dia kena sengaja jawab sikit. Ada 6 perkara. Yang pertama, tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah manusia saleh atau fasik. Mana kita tahu manusia ni saleh atau fasik? Secara detailnya, secara umum mungkin kita kenal. Maka harus memakan harta pemberian mereka itu, dan tiada wajib menjauhkan akan dia. Orang ni kita tahu orang ni fasik ke orang saleh? Tak tahu. Dipanggil masturul hal, tertutup keadaan dia, tak tahu siapa. Maka boleh kita makan. Tetapi bagi orang warak itu sunat menjauhkan akan dia. Orang waraknya sunat jauh. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Ada syarat lagi. Syarat jangan sakit hati orang itu. Maka jika engkau jauh akan demikian itu, nascaya jadi sakit hati mereka itu, atau jadi liar hati mereka itu, maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang menjauh akan dia. Terkadang lazim. Apa makna lazim? Mesti menerima akan dia kerana menyukakan akan hati, kerana menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdal daripada orang warak itu, terlebih afdal pada orang warak itu daripada menjauhkan akan yang demikian itu. Jelas ke tak jelas? Faham ke tidak? Kena perhati betul-betul. Yang kedua, perkara yang kedua kita kena tahu bahawa engkau ketahui akan orang itu saleh. Kita tahu orang ni orang baik, saleh dia ni, warak, orang jujur. Maka iaitu halal memakan akan harta pemberian mereka itu, dan tiada sunat menjauh akan dia.
halal kita makan, jangan tak sunat kita jauhkan. Maka orang yang menjauhkan akan demikian itu semata-mata was-was jua, bukan wara. Kita tahu dah orang ni orang baik, orang jauh dia ni, tak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik masuk dalam muamalah dia. Tiba-tiba kita tak semakan juga. Apa jadi? Kata di mu'alif kita ni, ini bukan orang warak ni, orang was-was nama dia. Was-was ni bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Dan terkadang menjauh akan demikian itu maksiat lagi haram. Tak ambil pemberian orang bui dengan baik ni, orang saleh bui ni, jadi maksiat lagi haram. Jika membawa ia akan menyakiti akan hati mereka itu, atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Kerana menjauh akan demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang saleh, dan yang demikian itu derhaka. Seperti firman Allah Ta'ala, inna ba'daz zanni ismun, artinya bahawa setengah daripada sangka itu jadi dosa, berdosa. Ketiga, bahawa engkau ketahui akan orang itu masyhur dengan zalim. Ni manusia ni zalim, dia apa harta orang, kerja dia apa harta orang. Dan masyhur ia berjual beli dengan riba, hingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Hanya harta ini memang harta haram, maka haram memakan harta pemberian mereka itu. Jangan hidup makan adalah orang ni confirm punya orang ni, orang tak jauh ni. Yang keempat, bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal. Orang ni orang baik, harta halal. Tetapi tiada suatu daripada harta yang haram, seperti ada harta mereka itu dapat daripada pesaka. Mana harta ni mungkin daripada harta pesaka, atau dapat daripada berniaga, dan serta demikian itu ada ia berkhidmat kepada raja-raja yang zalim. Orang ni orang baik, harta dia ni harta hasil perniagaan, harta dia ni harta pesaka. Tapi ada juga sikit-sikit dia pergi masuk dengan raja yang zalim. Apa jadi? Maka ghalib harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Mana ghalib hartanya halal, tapi halal tak halal pun mungkin dia bercampur juga dengan harta yang haram. Maka seyogianya bagi orang yang warak menjauhkan daripada harta mereka itu. Tetapi pada syarat tiada haram memakan harta mereka itu. Hak syaratnya tak haram, hak waraknya kata haram. Jadi kita nak pilih hak mana agaknya? Pilih hak boleh lah kali lah ni. Zaman kita lah ni nak cari mana dah orang jauh. Yang kelima, bahawa orang itu tiada engkau ketahui akan halnya, tak tahu keadaan dia, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Orang ni tak tahu keadaan dia, tapi nampak macam zalim dia ni. Macam mana tanda dia? Seperti ia memakai pakaian askar, pakaian tentera askar tu, atau pakaian hamba raja yang zalim. Mana raja ni ada hulu balai dia ni, ada pakaian dia sah, kerja dia ada apa harta orang umpamanya. Maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram. Nampak dah ni haram sebab kerja dia kerja haram. Maka wajib menjauh akan dia, dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Jangan makan, cek dulu. Maka jika engkau dapat akan harta mereka itu alamat menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka itu. Nampak halal, harus kita makan. Yang keenam, bahawa engkau lihat akan orang itu alamat yang membawa kepada fasik. Orang ini fasik tak jauh ni, bukan alamat zalim. Apa makna fasik? Orang fasik ni maksudnya orang yang suka buat dosa. Buat dosa ni kadang-kadang terlibat dengan orang, kadang-kadang terlibat dengan dia seorang dosa.
Zalim ni biasanya dia akan pergi kepada orang lain, dia terlibat dengan orang lain, itu mana zalim. Seperti ia melihat akan perempuan yang halat. Kerja dia duduk cokos tepi jalan nak tengok orang perempuan. Orang ni dikira orang fasik. Beratlah kita. Sekarang ni nak cari tempat tak ada orang perempuan di mana? Dalam masjid lah ada. Lain tak? Dalam kedai kau, dalam sekolah kau, dalam universiti kau, dalam gapo semua campur gaul habis. Kalau kita minta supaya asingkan, orang akan kata awak ni kolot, mari mana pak cik ni seorang ni. Tak ikut perkembangan zaman. Kena kita. Kau tak kena. Atau ada ia kebanyakan memaki orang. Allahu akbar. Kerja dia duk maki orang. Lo ni kerja manusia ni maki orang ni. Kata kau itu, kata kau ini. Atau ia memakai emas. Orang laki-laki pakai emas. Atau sutera. Atau ia meninggalkan sembahyang. Orang tak sembahyang ajak kita pergi rumah dia. Nak pergi makan harta dia ni, boleh ke tak boleh ni? Lagu ni. Ataupun orang ajak kita ni, isteri dia tak tutup aurat. Kita lalu ikut petangga dia tu, hei, jerba apa hatu pari bini dia ni. Anak-anak dia, anak orang tidak Islam. Moknya berjuru dengan kelobornya, baju, kuru. Anak pun anak topek. Ni yang berlaku hari ni. Ada ke tak ada? Banyak sekali berlaku. Ini yang amat menduka ceritakan kita, kerana mak bapak sudah tidak bertanggungjawab tentang anak-anak. Betul-betul lah kita bagi nasihat baru dalam khutbah kita, supaya ibu bapa bertanggungjawab, suami bertanggungjawab dengan anak-anak dia. Kalau tidak, inilah punah dunia hari ini. Dunia sudah terbalik habis. Tak tahu kepala ke atas, kaki lah ke bawah. Kaki lah ke atas, kepala ke bawah. Semua ini alamat fasik, bukan alamat zalim. Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyabung. Kau dia menyabung. Nyabung tahu? Nyabung ayam, pelaga ayam. Dia ambil ayam dua ekor, dia pelagakan ayam, melagakan ayam. Dan merampas dan mengenanya akan harta orang dan barang sebagainya. Itu zalim. Faham mana zalim dengan fasik? Zalim makna kita benda yang terlibat dengan orang. Fasik ni makna kita kuat kerja seorang, tapi duk maki orang, ada pakai emas, tak semaya, itu semua fasik. Maka tilik olehmu akan orang itu. Kita gelih orang ni lagu mana cakap perangan ni. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, atau dapat daripada pesaka, atau dapat daripada berbendang. Apa dia berbendang? Bercucuk tanam, bendang. Atau barang sebagainya daripada segala usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, dan tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Mana kalau orang ni kita tahu harta dia makan kita ni harta halal semati, boleh lagi makan. Dan demikian lagi jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, tak tahu keadaan dia macam mana, maka iaitu halal seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa in kana amruhu majhulan 'indaka fa hadza fihi nazar. Kalau keadaan dia itu majhul, kita tak tahu apa dia sebenarnya keadaan dia. Li'anna alamatal fisqi ad'afu dilalatan min alamati zulmi, walakinnal azhar 'indi annahu la yahrumu maluhu li'anna zahira yadil islami yadullu 'alal milki dilalatan azhar min dilalati hadhihi al-alamati 'ala at-tahrim. Tengok pilihan Imam Ghazali dalam masalah harta bercampur. Penting ni. Artinya maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haramkah atau dapat daripada usaha yang halalkah, dia boleh harta ni halalkah haramkah, maka masalah ini dalamnya nazar. Dalam masalah ini ada perbincangan. Nazar maknanya adalah diselidik, ditilik,
dikaji. Kerana alamat fasik itu terlebih dhaif, lemah, halus, rumit, itu mana dhaif, daripada alamat zalim pada menunjukkan atas haram harta mereka itu. Mana alamat fasik ni alamat yang lemah, kerana kita tak boleh nak nilai. Boleh jadi kita nampak orang ni tak jujur, tapi dianya sangat-sangat jujur. Dan tetapi yang zahir padaku bahawasanya harta mereka itu tiada haram, kerana zahir pada tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal. Balik pada asal, al-aslu al-bara'ah. Mana asalnya tanah orang Islam ni tanah orang baik, dia tak akan nipu orang, dia akan beli dengan tanah dengan duit dia asalnya. Maka tiada haram kerana zahir pada tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal, iaitu terlebih zahir daripada alamat ini pada menunjukkan atasnya haram. Maknanya dari segi zahirnya alamat mengatakan dia halal tu lebih kuat daripada kita kata dia tu haram. Syahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu, mu tahu dah benda hak kuat sana, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Kita tahu dah benda ni subhah, benda ni bahaya belaka, maka carilah harta yang halal. Dan apabila bila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpankan atas memakan akan yang halal itu, sekira-kira jangan sangat kenyang. Boleh harta halal pun, tanya waktu nak makan harta tersebut, jangan sampai kenyang, apa pucik perut tak nak bangun lah, kerana dibimbangi takut ada syubhat lagi di situ. Kerana sangat kenyang itu mengeraskan akan hati. Tengok, apa hati kita keras, makan banyak, duk cara makan, sedar tidur makan, pagi-pagi nasi belauk, nasi lemak, tengah hari sikit roti sana pula, zuhur karen nasi pula, gelap roti cari kuih pula, malam nasi, mana cak makan kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab kita ni, apa dia kata? Kerana sangat kenyang itu mengeraskan akan hati dan membinasakan zihin, yakni mengurangkan akan faham, dan membatalkan akan hifz, dan memberatkan akan anggota daripada berbuat ibadat. Jadi kalau kita nak suruh ingat mengapa, jangan makan banyak. Ini pelajar kita bila nak puasa suruh orang makan banyak juga, tak jadi. Perut itu penuh dengan makanan, duk proses tu tak masuk maklumat baru. Ianya akan mengurangkan akan faham dan membatalkan akan hifzu, dan memberatkan akan anggota daripada berbuat ibadat dan daripada menuntut ilmu, dan membawa kepada segan pada mutalaah kitab. Ini kerja orang-orang kafir. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat. Kenyang berdoa ni pula jadi panah pula dia, menggerakkan syahwat kepada perempuan dan menolongi akan tentera iblis. Kita akan tolong tentera iblis, kerana iblis suruh kita duk goda kita, kita pun terima ajak ke dia, godung kita sekali dengan dia. Bahaya ke tidak? Sangatlah bahaya. Bermula sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan. Kenyang makan benda halal ni permulaan segala kejahatan, yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Maka yakni membawa kepada berbuat kejahatan, betapa lagi makan daripada yang haram. Itu nak ayat dia. Mana kalau makan halal pun setara ni masalah, makan yang haram habis cerita lah, tak nak banding dah, terberat lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Artinya tiada daging yang tumbuh daripada makan yang haram itu, maka api neraka terlebih aula dengan dia.
daging kita ni tumbuh dengan sebab kita makan benda haram, maka api neraka lebih baik daripada lebih menasabah menjadi tempat duduk dia. Wal-iyazubillah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, apa ni? Dia ada maksud hadis tadi, kullu lahmin nabata minal haram. Ada banyak riwayat sini, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Banyak benda-benda yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, nak suruh kita teringat. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram itu, maka api neraka terlebih aula dengan dia. Siapa dia mari apa ni makan benda tumbuh daging-daging dia tu dengan benda-benda yang haram, maka daging yang tumbuh itu api neraka duk tunggu nak makan dia. Api neraka duk tunggu nak bakar dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kal bina'i ala sirjin. Allahu akbar, takut kita. Artinya bermula ibadat dan ilmu. Orang ni ahli ibadat, orang ni ahli mengaji. Tapi bahaya dianya serta memakan akan haram. Dia makan juga orang haram bila-bila ibadat kuat pun. Ceti dia juga main ceti. Allah Allah. Jumpa dengan bawa ustaz je ni jual direct selling, tak ada kerja lain, duk kafe kau bagi dia. Jadi apa dia kata saat ni, bermula ibadat dan ilmu serta makan akan haram itu seperti membuat rumah di atas perhimpunan tahi. Allahu akbar. Berat tak berat bandingnya dia ni. Siapa dia beribadat kepada Allah, banyak berzikir pada Allah, tapi makannya dianya tidak halal, makannya haram. Supalah orang ni, apa dia panggil, tuan Syekh kita ni kata, Imam Ghazali kata, seperti membuat rumah di atas perhimpunan tahi. Dengar apa sering Abdul Ghamar kita, so nak buat bagian ni, tapi itulah ibaratnya. Nak duduk lagu mana dengan busuknya, dengan baunya, ya subhanallah. Habislah kita bab mulut, bab perut. Kita akan masuk kepada bab faraj. Satu saja lagi perbincangan kita, iaitulah tentang bab faraj. Apa makna faraj? Bahaya yang akan menimpa, yang ini kita kena jaga tentang faraj kita. InsyaAllah ta'ala kita akan tamatkan bab kita ini sebelum cuti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.